Hello. Ya, saya. Oh, barang saya dah sampai. Okey. Baik, saya keluar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak cikgu semua hari ini. Selamat pagi. Cikgu harap semuanya dah sihat dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai pesanan sampai di rumah. Tadi pesanan yang cikgu pesan dalam secara atas talian melalui handphone ataupun laptop sampai depan rumah cikgu. Sekarang ni musim PKP ataupun musim PPPN ni, kita tak boleh keluar sesuka hati. Kita kena jaga SOP. Jadi, cikgu sekarang beli barang secara atas talian je. Cikgu call, cikgu WhatsApp, cikgu cari melalui internet dan dia akan hantar ke depan rumah. Jadi, kita akan dengar cerita mengenai pesanan sampai di rumah. Okey, mari kita lihat. Jadi murid-murid, kita lihat dahulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, murid akan dapat membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar yang diberikan. Murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, kemudian kita lihat pada aktiviti yang kita akan laksanakan untuk hari ini. Hari ini ada 3 aktiviti, iaitu yang pertama, murid akan membaca dan memahami gambar dan petikan. Kemudian aktiviti yang kedua, murid akan membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan. Kemudian yang ketiga, murid akan menulis semula perenggan yang dibina dengan betul. Okey murid-murid, kita lihat pada aktiviti yang pertama dulu, iaitu kita akan membaca dan memahami gambar dan petikan. Jadi murid-murid bolehlah rujuk dalam buku teks masing-masing pada muka surat 123. Okey, kita lihat pada petikan dan gambar yang diberikan. Okey, pesanan sampai di rumah. Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Jadi Zara dan kakak dia baru pulang daripada sekolahnya. Jadi kita tengok pada gambar yang diberi, ada 3 gambar. Pada gambar yang pertama, kita lihat Zara sedang memegang handphone. Dia sedang memesan sesuatu. Kemudian tiba-tiba makanan sampai di hadapan rumahnya. Kemudian gambar yang kedua, Ibu Zara ni sedang melihat promosi periuk pada televisyen. Kemudian dia terus menelefon pada syarikat tersebut dan menerima pesanan periuk tu di hadapan rumahnya. Kemudian gambar yang ketiga, di mana Ayah Zara sedang melayari internet. Dia nak membeli sesuatu barang. Kalau kita lihat, sepertinya dia nak membeli komputer riba. Jadi dia melayari internet untuk mencari kedai yang menjual komputer riba. Jadi dia buat pesanan dan pesanan tersebut, pesanan komputer riba, sampai di depan rumahnya. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti kedua kita pula, iaitu kita akan membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan yang diberikan. Bahan tersebut adalah gambar. Jadi murid-murid boleh rujuk lagi pada muka surat 123. Okey, mari kita lihat semula pada gambar pertama yang telah diberikan. Jadi kita lihat tadi di mana Zara memegang telefon pintar untuk memesan makanan. Jadi kemudian diterima barang makanan tersebut di hadapan rumahnya. Jadi apa ayat yang telah diberikan? Dia kata Zara menggunakan telefon pintar. Sama seperti gambar ini, dia sedang memegang telefon pintar untuk memesan makanan. Apa yang dipesan? Zara memesan nasi goreng dan minuman. Zara menggunakan media sosial untuk memesan makanan tadi. Kemudian Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Jadi itu ayat yang diberikan. Kemudian kita gunakan ayat ini untuk ditulis semula dalam perenggan. Okey, kita boleh lihat di bawah ini di mana perenggan yang telah diberikan nampakkan ada jarak sedikit di antara permulaan ayatnya. Jadi untuk menulis perenggan, kita perlu ada jarak sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 jari. Okey, Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial.
Tidak lama kemudian Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Jadi ayat yang telah diberikan di atas ini ditulis semula dalam bentuk perenggan di bawah ini. Okey, sekarang kita lihat kepada gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua ni dia tidak memberikan ayat dan perenggan. Jadi kita perlu membina dan menulis sendiri ayat berdasarkan gambar yang telah diberikan. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita boleh lihat Ibu Zara ni sedang melihat iklan promosi yang ada di TV ni. Ada di televisyen ni. Dekat televisyen ni dia menunjukkan promosi periuk. Jadi apa Ibu Zara buat? Ya, dia terus menelefon syarikat tersebut. Kemudian tak lama kemudian dia pun menerima pesanan periuk yang telah dia pesan tadi. Jadi mari kita bina ayat yang sesuai berdasarkan gambar ini. Jadi ayat yang pertama kita boleh katakan Ibu Zara melihat iklan promosi periuk di televisyen. Kemudian Ibu Zara menelefon syarikat tersebut untuk memesan periuk. Kemudian yang ketiga, penghantar syarikat tersebut menghantar periuk yang dipesan oleh Ibu Zara. Jadi dekat gambar ni kan kita tengok kan ada penghantar daripada syarikat tu, ia hantar periuk yang dipesan oleh Ibu Zara tadi. Kemudian Ibu Zara menerima periuk yang dipesan olehnya. Jadi keempat-empat ayat ini kita akan tulis dalam bentuk perenggan. Okey, jadi murid boleh tengok dalam di bawah ini. Okey, kita jarakkan semua pada ayat yang pertama. Letakkan satu jari ataupun dua jari sebelum mula menulis. Okey. Ibu Zara melihat iklan promosi di televisyen. Dia menelefon syarikat tersebut untuk memesan periuk. Keesokan harinya, penghantar barang tersebut menghantar periuk yang dipesan oleh Ibu Zara. Ibu Zara menerima periuk yang dipesan olehnya. Jadi kita dah tulis mula ayat ni dalam bentuk perenggan. Jadi kita lihat pada gambar yang ketiga pula. Okey, di gambar yang ketiga ni ada kelihatan ayah Zara sedang berhadapan dengan komputer dia. Apa dia buat? Dia melayari internet. Apa dia buat dengan internet tu? Dia sedang mencari komputer riba untuk dibelinya, untuk dia pesan melalui talian, secara atas talian. Jadi kemudian dia pesan komputer riba tu, dia cari kedai yang menjual komputer riba dan esoknya dia menerima komputer riba itu. Okay, jadi mari kita bina ayat yang sesuai. Yang pertama, ayah Zara hendak memesan komputer riba. Jadi dia buka komputer ni untuk memesan komputer riba. Dia cari kedai yang menjual komputer riba. Komputer riba yang boleh lipat tu. Yang kecil, yang nipis tu yang boleh lipat. Okay, kemudian ayah Zara melayari internet untuk mencari kedai yang menjual komputer riba. Okay, kemudian ayah Zara memesan komputer riba secara dalam talian. Dia cari kedai, lepas tu dia pesan komputer riba itu secara dalam talian sahaja. Dia tak perlu pergi ke kedai untuk cari komputer riba tu. Hanya di hujung jari dia cari kedai dan dia boleh pesan komputer tu dan akhirnya ayah Zara menerima komputer riba yang dipesan di rumahnya. Jadi dah siap pesan, lepas tu beberapa hari kemudian dia terima komputer riba yang dipesannya. Okey, jadi kita tulis ayat yang telah kita bina ni dalam bentuk perenggan. Okey, ayah Zara hendak memesan komputer riba. Beliau melayari internet untuk mencari kedai yang menjual komputer riba. Beliau memesan komputer riba secara dalam talian. Pada keesokan harinya, beliau menerima komputer riba yang dipesan di rumahnya. Hebat sekarang kan? Kita kalau nak beli barang apa-apa pun sekarang kita hanya perlu melayari internet untuk mencari barang apa yang kita hendak dan kemudian beberapa hari kemudian barang tersebut akan sampai di hadapan rumah kita. Jadi murid-murid, kita dah selesai pada aktiviti kedua kita, iaitu kita dah membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan bahan. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu kita akan tulis semula perenggan yang kita dah bina tadi dengan betul. Bagaimana nak menulisnya? Okey, cikgu akan tunjukkan satu persatu.
Okey, baiklah. Jadi di sini murid boleh anggap dekat sini cikgu dah tunjukkan bagaimana buku tulis kamu sendiri. Jadi dekat atas ni boleh tulis hari, tarikh dan tajuknya adalah pesanan sampai di rumah. Jadi cara nak tulis, okey, boleh rujuk pada cara yang cikgu dah tunjuk dekat sini. Okey, Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya. Menggunakan media sosial. Tidak lama kemudian Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Jadi kalau nak tulis perenggan, setiap ayat tu hanya sambung sehingga habis titik tersebut. Kemudian perenggan yang kedua. Ibu Zara melihat iklan promosi periuk di televisyen. Dia menelefon syarikat tersebut untuk memesan periuk. Keesokan harinya, penghantar barang tersebut menghantar periuk yang dipesan oleh Ibu Zara. Ibu Zara menerima periuk yang dipesan olehnya. Jadi itu perenggan kedua. Nampak? Kalau nak selang boleh, tak nak selang pun tak apa, boleh. Okey, kemudian perenggan yang ketiga. Ayah Zara hendak memesan komputer riba. Beliau melayari internet untuk mencari kedai yang menjual komputer riba. Beliau memesan komputer riba secara dalam talian. Pada keesokan harinya, beliau menerima komputer riba yang dipesan di rumahnya. Okey, itu adalah cara untuk menulis perenggan demi perenggan. Kalau antara perenggan satu nak pergi ke perenggan dua, kita boleh selang ataupun tidak. Kalau nak nampak kemas, kita boleh selang. Kalau buku tu nak jimat buku, murid boleh je tak nak selang. Okey? Itu adalah cara untuk menulis perenggan demi perenggan. Okey, jadi itu sahaja aktiviti pembelajaran untuk hari ini. Jadi untuk tugasan hari ini, murid hanya perlu tulis semula perenggan yang telah cikgu tunjukkan caranya tadi, yang telah kita bina dalam buku tulis panjang. Apabila dah siap nanti, boleh hantar kepada cikgu dalam Telegram. Okey, baiklah murid-murid. Jadi itu sahaja aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Laksanalah tugasan dengan bijak. Okey, jadi kita jumpa lagi di lain hari dan waktu yang cikgu akan maklumkan. Kemudian bye. Salam sejahtera. Cikgu sayang kamu semua.